So hi guys, welcome back to my channel. First kali nak cerita. Oh salah. First kali nak minta maaf sebab dah lama tak keluar video. Sebab life is life and life as a student is so busy. So tak sempat nak buat video untuk korang. Tapi disebabkan dah PKP ni dan saya pun pulang. Aku pun pulang Malaysia, balik Malaysia. So ada 14 hari kuarantin. So 14 hari ni aku akan maksimalkan masa aku untuk buat benda-benda produktif dan hasilkan video untuk korang lagi. So dalam video kali ni sebenarnya aku dah vlog some of the parts aku travel during COVID-19. Tapi macam biasa sebab kita travel, kita go through airport kan. So dekat airport ni kadang-kadang ada certain parts yang kita tak boleh nak photograph ataupun tak boleh nak buat video. So ada certain parts tu yang aku tak boleh nak vlog. Dan ada certain parts yang aku kalut busy semua kan. Sebab ya aku nak isi borang semua. Lepas tu nak jumpa, nak pergi counter, nak check in barang. So tak sempat nak keluarkan kamera, tak sempat nak record. So ada certain parts yang aku kena buat video explain kat korang apa yang jadi. First kali untuk student ataupun orang yang belajar kat luar negara ataupun kerja kat luar negara atau siapa-siapa pun yang ada kat luar negara, yang aku akan cakap ni dia akan bertumpukan kepada Germany lah, sebab aku daripada Germany. So aku tak boleh nak kata apa yang aku lalui ni sama dengan orang-orang Malaysia kat negara lain yang akan lalu. First kali kalau kau nak keluar daripada Germany, nak balik Malaysia as a student or as a working person, first kali kau kena ada kau kena tahu kau nak pulang balik ke Germany ataupun tidak. Yang yang pertama. Sebab apa? Sebab kalau kau nak pulang balik ke Germany, kau kena tahu kau punya resident permit kau hidup sampai berapa lama. Macam aku, resident permit aku dah nak mati hari tu sebelum balik. So aku kena renew dulu resident permit aku, then baru aku boleh balik ke Malaysia. Kalau aku balik Malaysia, tiba-tiba resident permit mati, kau tak boleh nak balik-balik Germany balik. Sebab itu rules dia kan. Sebab kau tak ada permit dah nak masuk negara tu. So kau kena apply visa baru kat Malaysia. So leceh kerja dia jadi leceh. Sebab tu aku cakap kau kena tahu bila resident permit kau mati. So macam aku, dalam kes aku, resident permit aku mati bulan 10. So aku kena renew sebab aku nak balik bulan 12 nanti. So aku dah renew and dah dapat resident permit baru. Sebab tu aku balik. Dan sedang kuarantin sekarang 14 hari. Yang kedua adalah yang kau kena ada surat indemnity. Surat ni sebenarnya kau akan isi sekali lagi dekat airport. Sebab kan kalau korang tahu PKP ni kan dia ada banyak fasa kan. So dia ada banyak prosedur yang berubah. Sampai akhir sekali surat indemnity ni adalah yang dikeluarkan oleh Ministry of Health, Kementerian Kesihatan Malaysia. So basically sebelum balik hari tu, aku dah contact dengan orang konsulat dekat Jerman. Dan diorang ada bagi aku satu surat indemnity ni. So aku dah isi surat tu and aku dah hantar balik dekat konsulat. Dan konsulat dah bagi kebenaran ataupun kelulusan untuk pulang ke Malaysia. Tapi dalam surat tu, kalau tak silap aku lah, dekat atas tu dia tulis Ministry of Tourism. So surat tu dah tak valid lah sebenarnya untuk balik start daripada aku tak tahu bila. Tapi aku balik 23 hari bulan 8. So sampai 23 hari bulan 8, waktu aku sampai 23 bulan 8 tu, surat yang daripada Ministry of Tourism tu dah tak laku dah. So kita orang kena isi surat baru dekat Immigration Malaysia. So yang ketiga, yang pertama adalah resident permit kena tahu mati bila. Yang kedua surat indemnity. Dan yang ketiga adalah kau kena tahu korang kena dapatkan kelulusan untuk pulang. Di mana untuk kes aku, surat indemnity tu aku dah hantar ke konsulat dan konsulat akan pulangkan balik satu surat kelulusan untuk pulang ke Malaysia. Surat tu yang membenarkan kau masuk ke Malaysia. So kau kena ada 3 benda tu sebelum balik ke Malaysia. Okay, itu part before kau fly lah. Apa yang kau kena ada ataupun apa yang kau kena prepare. Dan yang kedua aku akan ceritakan apa yang berlaku dekat airport Germany daripada pandangan aku lah, ataupun my point of view. Dekat Germany ni diorang punya kesedaran ataupun diorang punya, aku tak tahu lah nak kata kesedaran ke apa, tapi diorang punya SOP dekat airport ni tak terlalu ketat lah. Sebagai contohnya dekat airport tu kita orang tak ada pun dijaga oleh penguatkuasa ke apa. Sebab kita orang just masuk,
Lepas tu waktu tu aku travel dengan kawan aku 2 orang. So kita orang terus masuk dalam airport tu, tak ada apa-apa check apa pun, just pakai mask and ada penjarakan sosial. So itu je SOP yang ada dekat airport. Yang aku naik ni adalah airport Berlin. Waktu nak check in dekat kaunter, so aku tak online check in sebab aku ada bag semua kan. So aku macam malas lah nak check in dekat online, nanti nak kena print apa semua. So aku just terus check in dekat kaunter. So dekat check in dekat kaunter tu, untuk kes aku naik Qatar ni, diorang dah inform aku awal lah. Diorang tanya aku tahu ke tak yang sampai kat Malaysia nanti aku kena kuarantin 14 hari. Dan yang kedua, diorang tanya aku dah download ke belum MySejahtera apps. So maksudnya kerajaan Malaysia dah inform lah dekat tempat-tempat lain yang kita kena ada benda ni sebelum masuk ke Malaysia. And at that time aku dah tahu dah pun yang kena kuarantin 14 hari. Lepas tu kena ada MySejahtera app. So aku dah download dah. And lepas daripada tu kita orang boleh check in, masukkan bag and tunggu untuk boarding. So sekarang untuk boarding, bila aku nak boarding flight tu, macam biasa lah, kita kena lalui immigration, keluarkan laptop, masukkan laptop semua kan. Tapi aku tak bawa beli laptop macam tu sebab laptop berat. Dah check immigration semua sampai kat ujung tu, sebelum kau naik atas flight, diorang akan check kau punya tiket kan. Check tiket, so diorang check tiket, check pasport, okay lepas balik ke Malaysia. So sebelum korang masuk ke pintu flight tu, ada satu station tu, dia akan bagi face mask. Sorry, bukan face mask, face shield. Sekejap aku ambil. So this is the face shield yang korang akan dapat kalau korang naik Qatar. Yeah. Kalau korang naik Qatar, diorang akan bagi face shield ni free. Dan korang kena jaga face shield ni. Contoh macam kes aku, face shield ni aku akan pakai daripada Germany ke Doha. Keluar daripada flight daripada Doha tu, korang kena bawa keluar juga face shield ni. Korang kena ada face shield ni sebelum naik kat Doha. Sebab kalau tak, korang tak boleh nak naik flight seterusnya. So aku pakai benda ni daripada Doha daripada Germany ke Doha. Lepas tu daripada Doha ke KL pakai benda ni. Atas flight korang wajib pakai benda ni. Wajib. Kecuali makan dan minum. Dan face mask lah. Face mask tu wajib kan. So aku nak cerita sekarang pasal face shield ni lah. So face shield ni wajib pakai waktu korang naik flight. So habis cerita pasal face shield, ni face shield. Sekejap. So waktu transit dekat Doha, dekat Doha ni dia tak ada banyak sangat SOP pun. Sebab aku rasa kenapa tak banyak SOP, sebab kita orang just transit je kat Doha. Maksudnya kita orang just masuk dekat dia punya transit area dan terus ke gate untuk next flight. Tapi aku rasa kalau korang akan keluar kat Doha, aku rasa ada lah SOP dia yang lain, macam mana korang masuk Malaysia kan. So kalau macam kes aku tak lalui banyak SOP. Just keluar daripada flight, turun macam biasa, pergi dekat dia punya custom ataupun immigration check. So dia check macam biasa, just masuk dekat transfer area tu. Lepas tu terus masuk masuk untuk next flight lah, pergi kat gate untuk next flight. Yang tu aku cerita pasal transit kat Doha. Sekarang aku nak cerita pasal bila korang dah masuk Malaysia. Kat sini baru dia ada banyak SOP yang kau kena lalui. First kali, bila korang sampai kat Malaysia, turun je korang daripada flight tu, akan ada satu QR code. Ni contoh je lah QR code, bukan QR code yang ni pun. Okay, so QR code tu korang akan pakai dan korang akan check in guna MySejahtera apps. Sampai-sampai je terus kena check in dekat MySejahtera apps. Lepas tu korang dah check in, korang naik atas dan pergi ke tempat keluar lah, ketibaan, balai ketibaan ataupun arriving hall. So sampai dekat balai ketibaan tu, korang tak boleh keluar terus. Sebab selalunya kalau tanpa COVID-19 ni, sampai je kat balai ketibaan korang boleh terus keluar kan, ambil bag, lepas tu baru keluar ikut gate macam biasa kan. Tapi untuk COVID-19 ni tak, SOP dia lain. Lepas daripada korang check in tu MySejahtera apps tu, korang akan terus ke macam dia ada laluan kan, macam biasa laluan duty free semua dah lalu, dah nak hujung sampai dah nak dekat immigration tu, dia ada satu penembak suhu tu. So korang kena lalu kat tembak suhu tu, tembak kepala korang, lepas tu check suhu. So time tu Alhamdulillah aku dengan kawan aku normal je. So kita orang terus straight ke dia dah siapkan station-station dia yang korang kena isi. So sampai je session pertama tu, dia suruh isi borang sampai Malaysia. So isi borang nama semua kan, nama, alamat, bila keluar Malaysia, flight berapa, seat berapa. So tu semua tu kena isi.
Lepas tu next station adalah korang kena key in kan information tu dalam bentuk digitalize lah. Tapi benda ni yang akan key in ni orang dia akan buat lah. So korang just pergi situ, dia akan tanya beberapa soalan, and then dia dah isi digitalize semua. Then lepas tu korang kena tinggalkan pasport korang untuk buat swab test. Okay, untuk swab test ni nanti dia akan panggil, korang just tunggu dekat dalam satu area tu. Dan macam dalam day 1 exam tu ada kursi jarak sebenarnya, tak ada meja je lah. Sebab waiting area je, korang bukan ambil exam kan. So korang just tunggu kat situ, kursi jarak, tunggu. Dia akan panggil nama seorang-seorang. So bila dia panggil nama, terus pergi dalam tempat dia macam ada bukan cubicle, dia macam slot-slot lah kot, slot-slot kecil yang ditutup dengan tirai-tirai. So sebab yelah benda ni kan dia nak check kita punya swab, dia nak swabkan masuk benda tu dalam hidung kan. So kadang-kadang mungkin ada orang buat muka pelik ke, dia tak tunjuk lah benda tu, dia tutup lah dengan tirai. So masuk kat situ, dia tanya nama semua daripada mana. Okay, dia terang lah hari ni dia orang akan buat test, 2 test, iaitu hidung dan juga mulut. So untuk test yang mulut tu, dia just masukkan sampai dekat, boleh rasa sampai dekat anak tekak ni, dia masukkan benda tu, dia calik-calik untuk dapatkan sampel. Lepas tu yang kedua adalah swab test masuk ke dalam hidung. So benda tu masuk dalam ke rasa dalam tu dia tak sakit, and dia nak kata sakit sangat tak sakit sangat, dia macam biasa-biasa, tapi dia rasa pelik sikit, and tak tahu lah, dia macam rasa awkward lah bila masuk dalam hidung kan. So siapa yang pernah buat swab test tahu aku rasa dia, tapi dia rasa macam pelik sikit lah, pelik. Lepas tu dah buat swab test, kena pergi bayar. So untuk kat sini kalau student, korang tak perlu bayar untuk swab test, tapi korang kena ada korang punya student card and korang punya pasport lah. Dah korang travel mesti ada pasport kan. So tapi kena ada student card untuk membuktikan yang korang ni student. Dan yang kedua, kalau orang biasa, tak silap akulah, korang kena bayar RM150 untuk orang biasa. And swab test ni berharga begitu sebab dia ambil 2 test, iaitu test hidung dan juga test mulut kan. Dia test kat mulut tadi, lepas tu dengan kat hidung. So kena bayar dulu tu. Tapi aku as a student, aku tak bayar lah, sebab mungkin ada privilege aku as a student kan. So kat situ macam biasa, tempat-tempat ni semua mesti lah ramai orang kan, sebab kita sampai satu flight. Dalam satu flight tu ramai. So each station tu memang korang kena beratur, and memang waktu ni lah yang aku tak sempat nak keluarkan aku punya kamera semua, and tak ada footage tu untuk korang. Tapi memang dia dah letak dah papan tanda kat situ, tak boleh nak buat fotografi pun, ataupun tak boleh nak ambil video pun. Ni macam biasa, aku rasa semua airport macam ni. Dan sebelum lepas daripada immigration tu memang tak boleh nak ambil gambar ataupun buat video. So aku pun dengan patuhnya mengikut arahan tersebut dan tak mengeluarkan kamera. Jadi lepas daripada tu, lepas daripada bayar ataupun kalau korang student tak payah bayar untuk swab test tu, terus ke next station, iaitu station di mana korang kena hantar surat indemnity tu. So dekat sini lah yang aku cakap tu, yang surat tu, sebab PKP ni dah banyak fasa kan. So surat tu dia berubah. So untuk kes aku pergi kat situ, aku terang lah kat dia yang aku dah pernah isi surat ni waktu dekat Germany. Sebab waktu tu sebelum balik, aku dah contact dengan konsulat Germany, and konsulat Germany bagi aku satu surat indemnity aku kena isi. Dan daripada surat tu aku dapat surat kelulusan, aku terang dekat pegawai tu. Lepas pegawai tu cakap, oh tak apa, isi je balik semula, sebab takut surat tu surat yang lama. Sebab surat yang baru ni adalah diadreskan oleh Ministry of Health, Kementerian Kesihatan Malaysia. Takut yang aku dapat tu adalah surat daripada Ministry of Tourism. So disebabkan itu, aku terpaksa isi balik surat yang baru. Dan daripada surat tu daripada surat tu kita akan boleh keluar melalui immigration. So lepas dah keluar daripada immigration tu, macam biasa immigration akan check kau masuk bila, keluar bila. Dia tanya sikit macam-macam details tu kan. Benda biasa yang berlaku kat immigration. Dan lepas daripada immigration tu, kita orang pun keluar. Aku dengan member aku keluar. Tapi dekat immigration tu aku ada problem sikit lah, sebab hari tu aku dah balik dalam bulan Mei. So dalam ada surat yang aku kena isi, aku pun dah tak ingat dah surat tu. So tapi dekat immigration biasa tu aku tak lepas. Dia suruh aku pergi kat pejabat, tapi dekat pejabat tu diorang tak cakap apa pun, and diorang lepaskan je aku. Alhamdulillah dapat lepas keluar. So lepas keluar tu ada lagi kena isi borang. Borang ni aku rasa borang untuk bas lah. Dan ada daripada Education Malaysia surat tu kena isi lah.
korang student daripada mana, belajar kat mana semua kan. Belajar lepas tu waris semua dia tanya. So ada dua kat situ, aku ada isi 2 borang. Habis daripada isi borang tu terus pergi tunggu bas. Okay, bas ni dia bukan kau sampai lepas tu gerak terus. Sebab naik bas kan, so dia kena tunggu ramai-ramai lah, satu batch. So macam member aku dia dah siap awal, so dia pergi tunggu bas. Waktu aku sampai tu, bas yang member aku naik tu dah penuh. So aku kena tunggu next bus. Tapi untuk bas ni dia akan penuhkan dalam 20 ke 25 orang, baru dia akan lepaskan satu bas. So macam member aku tadi, dia dah cukup satu bas 25 orang, baru pegawai tu akan lepaskan. Macam aku juga, sebab aku lambat, so aku sampai tu aku kena tunggulah sampai bas tu penuh baru boleh jalan. So lepas daripada bas tu dah penuh, tempat tunggu bas tu dah cukup 25 orang, dia akan lepaskan untuk pergi ambil beg. So waktu pergi ambil beg ni memang kau kena beratur lah. Dia suruh beratur 2 line lah apa semua kan. Lepas tu dah beratur 2 line tu baru pergi ambil beg. Sudah ambil beg, beratur lagi untuk keluar ke tempat bas. Lepas tu dekat tempat bas ni kau tak boleh terus naik bas, sebab ya kau dah travel kan. Lepas tu beg-beg kau tu dah tercalik dengan apa-apa virus tagai semua kan. So sebelum kau naik bas tu, kau kena letak dulu beg kau kat tepi, beratur semua beg menyanyi kan. Sebab semua orang naik flight tu kan. So letak beg semua kat tepi tu, lepas tu dia akan spray disinfection. So dah disinfect semua, okay, baru boleh naik. Sebelum naik tu dia bagi hand sanitizer semua kan. Tapi aku rasa kalau kau travel waktu-waktu macam ni, kau sediakan je lah hand sanitizer ni semua. Sebab itu orang kata basic essentials lah untuk kau travel kan. Selain daripada kau punya dokumen semua, itu antara salah satu yang penting lah, kau punya hand sanitizer semua. So pakai hand sanitizer. Lepas pakai hand sanitizer, kita orang naik bas. Dan daripada aku sampai Malaysia sampai ke aku naik bas tu, punyalah kalut, punyalah tak terfikir kat dalam otak ni. Aku tak tanya kat diorang aku nak gerak ke mana ni naik bas. Aku lupa. So waktu aku naik bas tu, aku tak tahu aku pergi mana. Tapi yelah, sebab kita duduk Malaysia kan. So kita orang Malaysia, kita tahulah jalan tu arah ke mana. Dia lalu dekat Max, keluar Max, lepas tu keluar Putra. Lepas tu Putra dia keluar mana aku tak ingat. Lepas tu tiba-tiba dah sampai kat hotel. Aku macam terpinga-pinga macam hotel mana ni dia hantar ni kan. Aku macam lalu hotel ni macam baru, macam tak ramai orang kan. Lepas tu bila dah sampai kat depan lobby hotel tu, baru aku nampak ada signboard Hilton Garden Inn. So itulah hotel yang aku duduk sekarang. Punyalah tak tahu daripada aku turun flight tu, duk isi borang apa semua bla 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 bla, sampai dekat hotel tu baru tahu yang aku duduk dekat Hotel Garden Inn. Tapi kat sini aku kan naik bas lain dengan member aku yang seorang kan. Waktu aku sampai kat Hotel Garden Inn tu, ada satu lagi bas dah tunggu kat depan tu. Waktu sampai kat hotel, kau tak boleh terus turun terus pergi lobby reception beratur ramai-ramai kat depan lobby tu. Yelah, sebab dia takut kau duduk dalam satu tempat yang crowded kan. So dia orang suruh tunggu dalam bas. Dan sorang-sorang akan turun bas, ambil beg, pergi reception, dah daftar baru boleh naik. So waktu aku tunggu tu, aku nampak member aku yang aku travel sekali dia tengah tengah daftar. So maksudnya kita orang dapat hotel yang sama, tapi bilik lain-lain lah. Sebab ya kita travel seorang-seorang atas nama perseorangan. Tapi ada je macam aku travel, waktu hari yang aku travel tu ada yang family yang travel anak beranak kan. Contoh satu family tu ada mak bapak, anak 3 orang, 5 orang. So diorang boleh je duduk sekali semua, tak ada masalah pun. Tapi kalau kau travel seorang, kau duduk sorang-sorang lah. Dan sampai dekat hotel tu, kau kena terus bayar untuk hotel. Dan lepas bayar baru kau boleh naik atas. Dan bayaran kau tu adalah bayaran yang kau buat untuk selama mana kau kuarantin. Macam aku kuarantin 14 hari, so aku perlu bayar untuk 14 hari punya kuarantin straight. Tak ada tak ada bayar ansu ke apa semua, tak adalah. Tapi kaedah bayaran tu sama ada kau boleh transfer ataupun terus bayar debit atau pakai kredit dekat kaunter tu. So basically that's the whole travel story by me. Tak ada apa yang special pun, tapi itulah perjalanan yang korang kena lalui kalau korang nak travel, especially student macam aku yang still belajar dekat Jerman, yang nak balik waktu COVID-19 ni. Itulah SOP yang korang kena lalu sepanjang daripada korang kat Germany sampailah korang sampai ke Malaysia. Aku tak tahu negara lain macam mana, tapi kalau korang travel daripada Germany, itulah cara yang korang kena lalui. Dan aku akan kuarantin selama 14 hari dekat Hotel Hilton Garden Inn ni.
So insyaAllah aku akan teruskan buat video sepanjang mana aku kuarantin ni. Sebab aku balik ni pun bukan balik saja. Lepas habis kuarantin ni, aku akan start dengan practical internship aku dekat Malaysia. Dan selepas 12 minggu internship, aku akan balik-balik ke Germany. So untuk kenapa aku balik ataupun kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal hotel yang aku duduk ni, korang kena stay tune lah dekat channel aku sebab nak tengok apa lagi yang aku akan upload. Sebab ada masa 14 hari ni, so aku akan manfaatkan dengan productivity yang boleh mengisi ruang korang juga dengan menonton video aku. So that's all from me. Jangan lupa like, subscribe and leave a comment down below. See you soon.